Okay, hi guys, so welcome back to my YouTube channel Abibar TV. And yang mana bersampai ke YouTube channel ni, aku nak ucapkan selamat datang. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan yang mana belum subscribe tu, korang just subscribe, tak susah pun tu. So kalau korang tak terlepas dengan video-video yang Abibar akan post, giveaway yang kita buat, korang turn on bell notification. Yes. So untuk kali ni kita buat podcast kisah sedih episode first. Ya, sama hari ni itu Mirul dengan Daniel. Yep. Okay, so kenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Amir Syafiq, bin Sudirman. Jangan formal kan? Cici dia. Aku Okay. Nama? Muhammad Amir Syafiq bin Sudirman. Hey guys, Daniel Fitri. Umur semua status apa sama? Saya umur 25, masih buat bisnes. Stay single. Single lah. Okay guys. Baru 23. Okay guys, so macam korang tahu kan, korang tengok thumbnail pun korang tahu kan apa benda pasal kisah hari ni kan. So yes, kita akan tanya pengalaman seseorang kisah sedih yang baru-baru ni. Mirul kan kena kidnap tu kan. Kena kidnap, yes. Lepas tu dia tengah COD iPhone. Yeah, so boleh kongsi sikit apa kan? Betul. Pengalaman untuk seumur hidup saya kan, untuk apa ni, bergelar penjual handphone Saudi. Pengalaman dia memang mencabar lah bagi saya sebab apa ni, memang dia berhenti sebab first time. Tapi apa, kita cerita ini so podcast. kita cerita pengalaman saya lah, yang apa yang berlaku daripada awal sampai terakhir kan. Pengalaman dia macam biasalah, kita kan COD kan, COD handphone. Ya, tak menentu masa kan. Betul. Siang malam semua. Lepas tu saya pun datang pergi COD macam biasalah, macam orang biasa COD. Tiba-tiba kita deal kat kedai mula kat kedai makan kita deal. Okey, lepas tu orang tu dah sampai. Tapi orang tu tak bawa cash. Dia cakap dia suruh dia punya PA lah. Macam tu bawa cash kan. Dia bawa cash. So saya pun tunggu. Dia cakap cash tu dah dalam kereta. Okay, saya pun pergi kat kereta. Macam biasa pergi kat kereta. Saya pun masuk, saya pun nak keluarkan saya punya handphone. Terus dia spray saya dengan spray nyamuk. Tak pun spray wangi lah, lebih kurang lah. Bagi saya kabur kan. Pedih lah mata tu. Bagi pedih ke mata, dia tumbuk saya, perut semua. Dia kat muka, kat pipi semua dia tumbuk lah. Bagi saya tak apa ni, dia tak maya lah. Memang dia grip kau. Lepas tu dia terus ikat saya apa ni, guna selotip tu kan, pita lekat tu yang warna hitam tu, diikat dengan tangan saya, kaki, mulut. Saya dah jerit lah. Tapi sekitar tu mungkin orang tak dengar kot saya jerit. Sebab dalam sekitar kawasan tu pun macam, saya nak cakap tempat tu sunyi satu lah. Building yang memang building tinggal, bangunan tinggal. Dia ada atas dia dan ada basement dia. Memang kawasan tu pun pergi pun memang suram lah. Memang tak boleh, kita pun tak expect benda tempat tu kan. So guys, kalau korang nak tahu macam mana aku boleh invite Mirul hari ni, sebab Daniel kawan aku sebenarnya. So waktu kes jadi pun kita nak kacau member kan, dia tengah sedih semua, tengah cari member semua kan. So now ada masa keluar, baru aku mesej dia cakap nak buat sikit lah dengan Mirul kan, nak tahu pengalaman ke yang boleh kita ambil as a pengajaran macam tu lah kan. So yes, aku dapat Mirul daripada Daniel. Mirul adalah sahabat Daniel lah, macam tu betul kan, sahabat kan? Ya, betul. Yes, and dulu single. Nak dia Instagram, just DM je. Okay, so sambung sikit. Okay, lepas kejadian saya masuk dalam kereta, dia bawa saya satu tempat awal saya perasan. Dia bawa satu tempat, dia berhenti. Saya tahu lah pergi kedai. Dia datang balik, dia bagi saya satu buat 10 biji dalam papan, satu papan lah. Sebab saya dengar dia sebut 10 biji. Mula dia bagi saya 2 biji. Dia cakap untuk pulihkan saya punya mata. Lepas spray kan, saya tak tahu. Dia bagi 2 biji. Lepas tu saya makan, mungkin dia tak nampak efek apa-apa kat saya kan. Dia masukkan semua 10 biji. Lepas tu saya pun Biji banyak. Saya pun tak sedar. Dah makan macam biasa, mula macam biasa. Lepas tu saya perasan dia jalan, dia lepas pada tos dengan besi tau. Saya cakap, bagaimana tos besi kan? Saya dah kena ikat mulut semua. Jalan, dia berhenti RNR. Berhenti RNR kejap, dia jalan. Lepas RNR tu lah, saya cakap saya nak tidur. Saya rasa dah macam lain kan.
Saya dah orang panggil apa ni? Dah tak sedar macam sedar tak sedar. Lepas tu saya perasan satu tempat tu saya jalan ada roadblock tau. Tapi roadblock tu sebab hujan lebat. Hujan lebat, polis suruh jalan. Hujan terlampau lebat. Memang tak boleh nak buat pemeriksaan pun memang tak boleh sebab hujan terlampau lebat. So dia lepas je lah. Memang tu kat situ pun kita tak boleh nak salahkan pihak bos kan. betul sebab pun Waktu pun tengah hujan. Betul, tengah hujan. Dia pun kira macam dia pun licik kat lah. Dia ambil time-time yang Dia ambil time-time. Dia licik betul lah tengok kan. Betul. Ember. Kan. So lepas tu yang Lepas tu dia pergi satu kawasan perumahan. So itu kat Melaka dah. Kat Melaka dah lah. Sebab saya dengar diorang cerita Melaka lah, Johor lah macam tu lah. Yang saya tahu Melaka lah. Tapi saya tak tahu kat Ikero ke kat mana ke, tak tahu. Lepas tu satu tempat, satu rumah, dia suruh saya keluar dengan keadaan kaki terikat. Dia ikat tangan, bukan ikat macam ni tau. Dia ikat terus macam ni. Kau tahu macam ni, keadaan kita susah nak bergerak. Diikat dua lah. Dia ikat macam ni. Kalau kita ikat macam ni, tangan kita boleh gerak Yelah, sini. maksudnya dia diikat bahagian Dia ikat dalam ni. Ya, dalam susah kan. Macam dia Nak kita pun payah masalahnya. Saya pun dengan keadaan tak sedar, dia suruh saya jalan keluar. Saya keluar je, saya macam nak jalan kaki macam lompat macam pocong. So saya pun jatuh, dia angkat. Masuk rumah, dia campak saya dalam satu bilik. Oh ya. So memang tak tahu kat mana lokasi semua. Saya tahu macam tu, memang saya tahu kat Melaka je lah disebut kan. Saya tahu, saya dengar kat Melaka je. Lepas tu dia ada bagi saya makan dan sekali dua kali. Air tu ada bagilah. Kalau tak bagi pun kau tak bagi macam mana kan? Ya. Betul tak? Saya tak makan 2 hari. 2 hari tak makan pun tak boleh tahan. Macam puasa pun kita boleh tahan kan? Betul tak? Ini 2 hari tak makan. Betul, 2 hari tak makan. Lepas tu saya dia ada bagi makanan pun dia ada bagi. Tapi satu kali ke 2 kali bukan, saya pun tak ingat sangat time tu. Air pun saya kena minta. Kalau tak minta dia tak akan bagi. Saya pun bekerjasama yang maksud dia saya tak terlampau agresif lah. Tak melawan lah. Saya rasa kalau saya agresif mesti saya teruk kena. Lagi teruk. So kita macam dengar cakap dia semua kan. Nak tak nak kita terpaksa macam dia terpaksa lah kan. Kalau tak lagi teruk dia kena. Saya pun tengah fikir apa yang terjadi pun macam mimpi, semua kejadian macam mimpi. Saya tidur, saya harapkan saya bangun tu kan, semua mimpi. Dua hari betul-betul saya harap macam tu. Rasa macam benda tu as a permainan tidur dia suruh tidur je. Dalam tu dia suruh tidur je. Tidur. So saya pun tidur. Bangun sebab setiap hari tidur. Pukul 7 malam dah tidur. Saya harapkan bangun tu mimpi. Satu hari tu saya mimpi saya keselamatkan dengan polis tau. Macam dalam satu filem yang datang naik helikopter lah apalah semua kan. Banyak filem. Macam filem tau. Saya mimpi. Yalah besoknya alhamdulillah. Itu hari ke berapa? Hari yang itu kena dari kelima, hari Khamis. Khamis kan. Hari Khamis. Betul hari kelima. Dia Sabtu. Hari 5. Ini saya hari Sabtu. Siang ke malam? Tak tahu. Hari Khamis malam. Boleh datang pukul 11. Saya dengar ada orang panggil apa ni? Macam panggil hello. Lalu sekejap tiba saya dengar saya polis dia cakap. Buka. Memang perasaan waktu tu. Tapi kat rumah tu seorang je. Yang jaga saya tu seorang kat depan. Dia suspect cuma 4 orang. So seorang ada tu, yang 3 orang saya tak tahu ke mana. Seorang je ada kat rumah tu. Lepas tu dia buka, polis masuk je, terus tanya nama saya, Muhammad Musyafiq ke. Saya cakap nama saya pun macam tergamar apa benda terjadi tau. Kan situasi tu macam tahu lah macam mimpi, sebab saya banyak mimpi dalam tu. Sebab lagi satu kat dalam tu saya just fikir apa yang terjadi kat dalam rumah tu je, saya tak fikir luar. Sebab kalau saya fikir kat luar dia saya rasa macam depress lah. Dia macam tekan. Benda kita tak expect jadi kat kita kan. Saya fikir hidup atau mati je kat dalam tu. So yang macam waktu kena culik tu hari apa? Saya Sabtu. Sabtu kan. Petang. So yang hari Sabtu tu pun malam tu lah. Rasa aku waktu tu aku tengah tidur. So aku bangun-bangun aku buka IG story. Dah. Dia tengok Daniel punya story. Tapi asal macam pelik macam kan. Dia macam kau tunggu sana je, aku on the way sana kan. Kau punya caption kan. Banyak agak orang tanya dah jumpa ke? Sebab tapi waktu tu aku tak tahu dia kena culik. So aku macam asalnya kan. Tapi macam tak ada dah tanya semua kan. Just macam macam ada hal yang je. Sebab dia pun post gambar semua naik motor semua kan. Kat mana tu aku tak tahu lah kat mana lokasi tu. Tapi macam
Asal macam pelik kan Daniel kan. So tak lama tu esok kan baru bercakap. Besok tu baru. Kau repost siapa adik ke kak yang Adik. Adik Mirul yang punya apa post kan kat Yep. IG tu. Aku macam ush. Okay, ni lain macamnya kes ni kan. Dia salah satu kuasa viral jugalah. Sebab kan polis boleh dapat detect yang apa ni? Yang culik saya ni kan. So dia apa ni? Dia pergi buat cover report. Hari Ahad tu kan, sebab benda dah viral kan. So dia pergi buat cover report yang menyatakan dia tak pernah jumpa saya pun. Tak jumpa. Dia tak maksudnya jumpa. macam Sebab dia ni tipu lah. Sebab dia tahu, sebab saya kan ada business partner seorang lagi. So mesti dia fikir yang member saya seorang lagi akan bagi nombor dia dekat polis. So dia macam cepat-cepat dia pergi buat cover report lah. Dia tahu polis akan contact dia. Dia buat cover report, menyatakan tak jumpa saya. Dia buat cover report, dia buat je cover report, polis check, tiba-tiba ada nama dia kan, pasal kes saya, nama saya kan. Pasal ni, terus polis pergi kat dia. Macam tu. Tanya kan, tanya. Ada kat situ lah, point dia boleh jumpa saya kat mana, polis boleh jumpa saya. Maksudnya dia counter kat situ Dia counter kat situ lah. Oh apa, macam kau cakap ya apa, buat kerja tak clean kan? Buat kerja tak clean lah. Buat kerja tak clean. Dia tahulah. Apa yang dia nak sebenarnya kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi sebelum tu aku tanya Daniel lah. Yang ni tanya Daniel. So Daniel waktu member hilang kan? Kau dapat berita tu dari mana? Lepas tu cuba cerita sikit apa perasaan kau. Dia berita tu memang kita orang sendiri tahu. Sebab kita orang ada group kan. So bila partner cakap Mirul ni keluar COD. So no respond. Waktu time macam ni pukul 8 tu kan. Sebab kata call sekali dia still bunyi handset dia. Masuk second call terus dia dah engage pun dia tau. So macam so kita decide kalau kata dalam pukul 10 malam tu tak ada notice dari Mirul ke apa-apa respon, kita pergi sana nak cari. So aku tengok kau ada post dekat story lagi yang betul. gambar motor saja kan dekat tu lokasi dia lah tu. Tu lokasi lah satu yang lah. kalau pasal ada satu kedai tu lah kedai makan dia sebenarnya belakang tu. Belakang tu kawasan dia. Oh, so maksudnya dari kedai tu dia bawa tempat lain dulu Bawah je. Bawah dia tu ada satu ada bawah. basement. Ada basement. Dekat basement tu lah yang dah kena ikat semua lah. Dia semua masuk kereta, kira duit. Sebab dia nak kira duit 17,000 kan. Takkan nak kira kat kedai makan. So dia nak kira dekat tempat yang tak ada orang lah, sunyi sikit lah. Dan nak risau waktu kira kat kedai makan dia orang tengok semua. Sebab nilai 17,000. So kira dah kereta. Saya pun pergi, saya rasa pun macam tak sedap hati, tapi tengok sekeliling tak adalah macam mencurigakan orang ni kan. Sebab gaya dia memang yang kemas, macam dia punya gaya seakan macam orang yang berduit. Dia macam orang yang berduit. Tak expect dia jahat. Cara dia cakap pun memang nampak macam orang berduit, orang yang pandai ni lah. So kita expect lah benda ni. Kalau kita tengok orang tu pun kita boleh tahu kan. Tapi kita tengok orang ni, kita tahu dia bukan macam tu sebenarnya. Tapi tak tahu benda tu terjadi kan. Pengalaman lah. So business iPhone ni berapa lama dapat sebenarnya? Baru 5-6 bulan lah. Baru 5-6 bulan lah. So waktu tu iPhone apa yang beli Soli? iPhone 12 Pro Max 256GB 3 biji. 3 biji. 3 biji. Harga weh. Lepas tu harga cecah 417. Tu lah. Gila-gila lah. Kita pun tak expect sebab customer kan, kita pun tak tahu yang dia ni sebab saya orang dalam dia macam mana. Saya dah lama COD. Tak pernah benda-benda macam pelik ni terjadi. Benda dia risau kan. Tapi benda ni lepas dah terjadi kat saya baru fikir kan, memang bahaya COD tempat yang tak ada orang, seorang-seorang, memang bahaya lah. Walaupun bisnes 2-3 ribu pun kita tak tahu benda nak jadi kan. So sebenarnya waktu nak pergi Saudi tu memang plan pergi seorang ke ataupun tak, dia, last minute punya plan tu? Tu last minute punya plan. Memang kita orang soal Saudi memang 2 orang. Sebabkan satu hari tu kita ada dalam 5-6 tempat, terpaksa berpecah. Yes. Lepas tu apa jadi sama lagi lepas yang polis jumpa tu? Polis jumpa tu just dia polis bawa pergi lagi, dia pergi apa ni, dia masih lagi cari siapa lagi kan. Mula dapat bos orang, lepas tu pergi cari dapat lagi 3 orang. Dapat 3 orang, terus polis bawa saya pergi KL. Terus ayah saya terus ambil saya lah. So I pergi badai tu belakang rumah aku kan. Very ceras. Belakang rumah aku kan. Yang tengok story tu. So lepas jumpa tengok story kau macam betul-betul nampak lah sahabat tu kan kata. Pasal dia bila kau nak makan apa kau order je kan. Kawan daripada kecil kita selalu tengok benda ni kat movie tau. Kalau benda ni kibnet ni kat kita kan. Kena kawan kita. So nampak benda tu macam betul ke dia ni? Betul. Memang kena kan. Macam ke jolik.
Saya pun tak percaya benda ni. Macam satu mimpi lah pada hidup saya. Macam mimpi, macam sebab dia macam kita kalau tengok kat movie kan. Ni semua jadi kat dia sendiri kan. Berderai kat lah air mata jantan tu orang kata kan. Tak ada gambar macho dah. Sebab kita dah tahu dah selalunya kalau kes colek kan. Contohlah, dia ambil handphone. Lepas dia ambil handphone, betul dia nak saya nak buat apa kan. So ujung-ujung kita tahu lah, mesti mati tak pun. Mesti mati lah selalunya kebanyakan kan. So kalau dia tak buat something macam tu, mestilah kalau kata terbongkar tu kan. Mesti terkantoi. So dalam masa saya dah tahu lah, saya punya hidup tu 50-50. 50 tergantung pada tengok nasib lah kan. Tiba ada luck pula kan. Betul lah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, doa orang ramai. Kuasa viral semua. Korang semua, thank you so much lah kan. Terima kasih kepada semua. You guys. So aku pun betul macam tengok kan, ramai kau. Sebab aku tengok kat media sosial, Twitter ada, Instagram, Facebook ada kan. Facebook ada, media Harian Metro. Yes. Dekat TikTok lagi. Kalau kat Facebook tu memang macam siakat geli semua. Alhamdulillah lah. Tengok kau punya posting tu pun, aku pun kat Facebook kata banyak orang yang tolong semua cari kan. Alhamdulillah benda tu. Kita pun tak expect yang benda tu menjadi viral sampai macam tu sekali, sampai media-media semua tau. So bila orang tahu macam alhamdulillah benda ni lagi kembang. So at least semua orang boleh tahu macam bantuan kalau ternampak dia. Yes, betul. Sebab kita pun tak expect yang dia dah sampai ke Melaka. Kan? Kau tengok story kau, asyik kau ulang tempat yang sama kan? je. Berapa hari tu? Daripada hari yang terjadi Sabtu dia hilang, start Ahad siang tu sampailah hari kejadian jumpa dia tu. Non-stop kan? Memang non-stop. So apa yang cakap kat sini tu je lah. Kalau kata jangan nampak macam even badan dia orang kata boleh melawan, tapi kalau dah 4 orang lawan seorang pun tumbang kan macam tu kan. Betul. So dia pun dah cakap tadi kan, sepatutnya dia pergi dua orang, tapi sebab dalam masa yang sama korang banyak tempat kena pergi 2-3 tempat kena pergi. Berpecah. Pecah. Memang tu first time lah untuk yang pergi seorang. Memang tak pernah pergi seorang. Tapi kebetulan hari tu memang berpecah, terpaksa berpecah. Begitu lah Daniel. Akian kata kalau menangis tu macam mana kan? Apa nangis tu sahabat lah. Dia bukan macam ni sekarang, macam kita biasa dengan dia kan. So kita tahu dia orang dia macam mana cakap. Dia ni tak pernah ada masalah tau. Dia tak pernah ada masalah dengan orang ke apa. Kenapa benda jadi kat dia. So yang buatkan benda tu sedih kan. Dia ni kalau kita nak makan kan, macam kita nak tengah makan, dia ni makan ke tak So macam benda tu kan, kita fikir kan. Memang nangis babe, gentle. Ya. Memang nangis kot. Ada sambung apa lagi lepas tu? Lepas yang tak ada, lepas itu je sebab untuk benda yang lain semua masih dalam siasatan polis lagi. So saya pun masih tunggu lagi lah untuk apa yang selanjutnya nanti. Tapi semua dah ketangkap. Semua ketangkap lah. Alhamdulillah semua tu dah ada dengan polis lah akhirnya. So untuk dia punya apa kata for the next lah, untuk seller-seller ke mana-mana. Yes, yang mana buat bisnes semua betul. kan, yang mana ada melibatkan COD ke apa. So kena hati-hati lah. Yes. Kena tempat yang penting tempat ramai. Jangan pergi seorang. Berteman. Betul. Sebab tu lah, kau tengok 70,000 kan. Kalau lepas fikir balik kan, fikir seorang bawa 70,000. Tapi sebab time tu memang busy, dia jadi kelang kabut tau. Dia tak sempat macam nak fikir 70,000 tak ada. Sebab kita terlampau, kita rushing. Nak kejar customer kan. Terlampau rushing. Kalau lambat kan, customer marah kata mana ni kata janji ni, pasal nanti lambat semua. Kena marah satu hal. Ya benda tak ada jangka. Benda jadi. Orang kata bukan kita minta. Kita pun trusted kat buyer kan. So kita kan orang panggil apa, dia punya trust tu lah kat kita, customer untuk percayakan kita punya sebab business. kalau ikutkan, kalau kita tak COD nak online, memang orang cakap senang kita nak buat online dengan handphone kan, tapi kita tak ada trusted daripada seller tau. Sebab handphone menilai harga 2-3 ribu, orang nak datang kat depan orang beli orang mahal, tiba-tiba nak bayar nak dapatkan online. Dia takut macam post kan. Sekarang pun banyak scammer, so orang pun takut kita pun scammer dia kan. So nak dapat keyakinan COD kan. Betul. Bila COD jadi macam tu lah. Tapi benda tu kita minta. Betul. Ya. Macam tu lah. Tapi tu lah, dalam masa yang sama bukanlah orang kata kita ni macam
ya kita nak ulang benda sama kan. Macam orang kata benda tak minta Betul. Itulah boleh cakap berhati-hatilah untuk kalau COD ke, kita tengok dulu kawasan dia. Itu penting lah tengok kawasan. Paling penting lah. Yang penting ramai orang je lah, kawasan ramai orang je. Yang penting. Kita tengok daripada nilai kita bawa tu kan. Kalau kata dia nak bank in sekalipun, bank in kita tengok dulu. Kalau dia kata dia dah transfer tu kan, kita tengok sebab sekarang pun kalau kata transfer, receipt pun scammer sekarang. Betul. Betul. Betul kan? Kita bayar baru dulu, ada bila lah tapi banyak kali. Kita orang pun banyak kali kena. Dan tiba-tiba dia hantar receipt kan. Dia hantar receipt, saya dah bank in dah, nanti hantar handphone kat saya kan. Macam tu je. dia check dalam akaun tak ada duit masuk kan. Tu pun kena hati-hatilah. Banyak benda. Tahu ke orang scammer sekarang kan. Tapi tu lah terbuka buat kerja macam tu lah. Betul. Sampai bila nak buat macam tu? Betul tak? So, perkembangan sekarang apa? Kita masih running juga bisnes phone ni. Cuma kita tak buat macam dulu lah. Kita ada sistem. Saya pun dah pakai satu runner. Kita pun ada buat satu sistem yang untuk trace tau. Sistem baru lah. Untuk kita dah bincang untuk seller kat KL ni untuk handphone. Diorang dah bincang pasal saya ni kan. Diorang bincang. Diorang cakap dia buat satu sistem yang mana-mana runner yang pergi tu dia akan hantar tu satu benda chip tau. Benda tu letak dekat dalam bag duit mungkin maybe tak tahu. Dia macam iPhone kalau hilang dia depan iPhone lah. Mana-mana iPhone bergerak kan. Kita boleh tahu. So dia dah start lah. So location sekarang pun kalau kita nak set pun kita orang set sendiri location tu. Contoh contoh lah dia letak Bangi kan. Kita letak Bangi, kita cari tempat Bangi mana tempat yang crowded ramai orang, kita letak kat situ. So di situ. Maknanya kita tentukan tempat lah. Sebelum ni kita pergi betul-betul sampai depan rumah dorang. Sekarang mungkin tak kot tengok pada tempat jugalah. Kawasan dia. Kawasan. So dia ni sekarang perkembangan apa? Single tu tahu dah. Single tu campak belakang. Itu semua masa lalu. Tak ada perkembangan pun. Sama macam dulu. Tak ada yang indah pun lah. InsyaAllah. InsyaAllah soon. InsyaAllah. Macam dia cakap kan, kalau ni nak try ke apa boleh, korang just DM je IG. So macam korang tahu, Mirul ada buat bisnes iPhone. So IG shop apa nama Mirul? Digital Gadget HQ. Yes, nanti aku akan letak dekat link bawahan ni lah. So nanti nak tengok kan, nak beli iPhone ke, nak survey ke apa, korang just klik je link kat kalau nak survey dia pun boleh. Kalau nak survey dia boleh. Nak survey owner pun boleh. Tapi owner lagi mahal daripada iPhone lah. So ada apa-apa nak kongsi lagi? Selain daripada kisah sedih iPhone ni ke apa? Kisah sedih tu tak boleh kongsi. Nak minta satu benda kisah sedih tak ada. Boleh lah. Kisah sedih tu Itu jiwa sangat. Itu jiwa sangat. Itu jiwa sangat. Tak ada. Ni kalau cerita tu terbelah ni. Sebab macam korang tahu aku buat podcast ni pun bukanlah orang kata nak tahu secara detail. Faham tak? Macam kata terlampau macam aku bukan nak mengungkai sangat pun. Aku just macam buat podcast ni nak tahu kisah sedih kau. Sebab bila tahu member kena kidnap semua, pengalaman dia bila dia kena kidnap semua. So bukanlah orang kata aku ni macam aku buat kita sedih kan. Dah macam kita kongsi kan. Kan takut orang kata member dah tengah viral, lepas tu member ni pula buat YouTube, lepas tu ambil orang kata ambil kesempatan. Yes, ambil kesempatan. Ambil kesempatan dan kesempitan. So macam aku nak buat sebelum podcast ni pun aku dah bincang dengan Daniel kan, kata nak buat pasal Mirul ni. So Mirul pun sanggup kongsi kan, dia okey untuk kongsikan masalah ni kan, benda yang jadi semua. Sebab yelah, kita just nak tahu and ambil semua je dalam hidup kita tau. Bukanlah kata COD je, kadang-kadang pergi kerja pun kena. Betul tak? Ni lelaki pun boleh kena kidnap lagi, perempuan lelaki pun boleh kena kidnap. Kira situasi kau sekarang ni selamat lah, dia tak mau kata nak kau. Cakap bapak kau kata macam tebusan. Okey, tebusan. Anak kau kat sini sekarang kalau nak bawa satu Audi. Audi kat hati tu kan. Macam tu. So tak ada nak kongsi apa? Sedih lah, cuma apa? Sedih kat dia lah sampai bila kita nak bekerja tu pun macam terfikir semua kan. Tak tentram macam kawan aku ni. Benda tu pun kita yang
Tengah cari pun macam mimpi, betul ke dia ni? Betul ke kena kini betul semua kan? keadaan ni berlaku sekarang ni. Cuma tu lah waktu yang kau post story aku macam asal ni pelik semacam story kau ni. Tapi tak. Yelah. Daniel pun buat story tu tak terlampau Hari yang Ahad tu pun kita orang bincang juga dengan bapak dia cakap, cik kita nak viralkan Mirul ni macam nak post untuk dia kan, sebab kan masih kita orang kan dah buat cover report, so takutlah polis tak bagi ke viral kan. So kita orang decide bapak dia, terpaksa kita orang buat viral juga. bapak dia okey lah. Bapak kata tak apa, kita posting lah pasal Mirul. Bagi tahu sekian-sekian ni kat detail, kita bagi tahu detail lah. Mirul ni COD kat sini dengan orang-orang ni. Ya, cakap cerita dia bergaduh dengan Bangla. Bergaduh dengan Bangla weh. Bergaduh dengan Bangla serius. Kita nak masuk satu building tu, nak cari dia, mana tahu dia ada kat situ kan, sebab tengok movie. Expect misi macam dekat area sini kan tu lah. Member dah pergi Melaka. Member dah pergi Melaka. Sebab banyak orang tanya kan. Kenapa macam mana diorang tak expect boleh pergi Melaka? Yelah, sebab ya, ada sekarang pun kan? PKPB Ya, kan. Tak boleh mesti ada rentas roadblock lagi kan. Okay, dia bijak bab tu lah. Dia lari sepadan pergi Melaka dan tak ada hujan. Tapi malam tu memang hujan lebat. Ya, malam memang hujan. Memang lebat. Oh. Sebab time tu pun saya pun daripada Balakong. Dapat je tahu yang kata Mirul ni tak ada. Daripada Balakong terus pergi kawasan situ. Faham? Sampai-sampai bila tengok keadaan motor ada, orang tak ada, macam ui sebab pula. Time tu dah terasa sebab dia, cakap ui mana kawan aku ni Kan. terus Selamat dapat pelanda motor dia ada ni. Kalau motor tak ada, betul. lagi pisang. Betul tak? Lagi betul juga. Lagi diorang pelik, mungkin dia fikir saya lari mana ke apa kan. Tapi sebab ada motor kat situ. Mungkin satu Allah nak atur kan. Selalu kan dia pergi syuk berdua. Kalau kata time tu dia pergi berdua, lagi kita tak tahu apa-apa ni. Minum sikit-sikit tapi kita So yang tu je lah. Tu je lah dapat dikongsikan lah. Itu je yang dapat diorang kongsikan sebab yelah, kita tak cerita secara detail macam Mirul cakap. Benda ni pun dalam Siasatan lagi kan. So siapalah aku untuk aku nak nampak gila-gila kan punya cerita ni. So kita just nak dapatkan bukan dapatkan info pun, dia just macam nak tahu kisah dia. Nak berborak semua, ambil iktibar pengajaran untuk kita. Betul lah, cakap-cakap lah, tak kira lelaki, tak kira perempuan lelaki pun kena. Kat mana pun kena berhati-hati lah, tu je lah. Okay guys, so kalau korang nak beli iPhone, nak survey ke apa-apa iPhone yang ada dekat IG Shop si Mirul ni, nanti aku akan letak semua link kat bawah, IG dorang, IG business Mirul dengan IG Daniel. So yang mana nak try si Daniel pun boleh je, nak try si Mirul ke jangan risau, korang boleh je klik link dekat bio nanti. So aku rasa itu je video untuk podcast episod 1. And setiap minggu insyaAllah aku akan buat orang kata macam mana, setiap minggu akan ada podcast. And kalau korang nak aku invite siapa, korang just drop komen kat bawah, nanti aku akan try usahakan. Kalau dapat insyaAllah, kalau tak dapat kita usahakan lah macam tu. Okay guys, so thanks for watching untuk podcast kali ni episod 1. And don't forget to subscribe and turn on bell notification untuk update pada TV. Ciao, Assalamualaikum.